Uh, jadi kita mulakan insya-Allah. Huruf-huruf dalam Al-Quran dinamakan huruf hijaiyah. Ya, sebelum tu saya nak bagi tahu saya dah mute semua sebab ada gangguan dekat background tu ya. Nanti kalau masa latihan tu siapa-siapa yang nak cuba buka unmute dan cuba ya. Okey. Huruf hijaiyah adalah huruf yang digunakan dalam Al-Quran. Ada huruf yang tak digunakan Al-Quran yang kita panggil huruf jawi ya, contohnya ga, nga ya, huruf yang dalam bahasa Melayu tapi tak digunakan dalam Al-Quran. Jadi huruf hijaiyah ni ada orang kata 30, ada orang kata 29, ada orang kata 28. Sebenarnya ada berapa? Aisyah Rashid jawab 29. Ada lagi nak cuba? Ada berapa? Okey. Sebenarnya yang kata 30 pun betul, 29 pun betul, Aisyah 28 pun betul. Yang kata 30 tu dia masukkan semua daripada alif sampai ya. Yang kata 29 dia buang, dia tolakkan lam alif. Sebab apa? Huruf lam alif adalah daripada huruf lam dan huruf alif. Betul juga. Yang kata 28 pun betul. Dia dah tolak lam alif yang kata 28 tu dan dia tolak juga huruf alif. Ya, sebab yang bunyi a, i, u adalah daripada huruf hamzah. Bukan huruf alif ya. Huruf alif tu lebih kepada untuk fungsi mat ya, nak memanjangkan bacaan ya. Jadi itu dia bilangan huruf-huruf hijaiyah ya. Jadi hari ini kita nak tengok tentang sebutan di mana keluarnya tempat keluar huruf semua huruf-huruf ini. Sebab apa penting sangat menyebut sebutan huruf Al-Quran dengan betul ni? Kalau kita sebut salah, kalau salahnya itu sampai menukar makna ayat yang kita baca, dia boleh mendatangkan dosa membaca Quran ya. Kesalahan mengajinya ada dua. Yang satu dipanggil lahan khafi ataupun kesalahan ringan adalah kesalahan yang sampai tak tertukar makna ayat Quran. Contohnya sepatutnya kita baca panjang, kita tak baca panjang, tak cukup harakat kan, sepatutnya 6 harakat, kita tak tahu hukum tajwid, kita tak baca cukup 6. Itu tak berdosa kesalahan tu, tapi salahlah juga salah yang ringan. Ataupun contoh tempat yang kita patutnya dengung, kita tak baca dengung, itu salah ringan, lahan khafi. Kesalahan kedua adalah kesalahan berat yang dipanggil lahan lahan jali, kesalahan berat lahan jali. Dia ni adalah bila kita tertukar baris. Contohnya kalau kita baca Al-Fatihah tu, an'amta alaihim, nikmat yang engkau beri kepada mereka, kita terbaca an'amtu alaihim, contohnya dia akan menukar makna jadi nikmat yang aku beri. Kalau dah jadi macam tu, nikmat engkau beri jadi aku beri, kan tertukar makna, berdosa. Kalau tertukar baris yang sampai macam tu. Keduanya, inilah dia topik kita hari ini. Kalau kita tersalah sebut huruf sa, contohnya kita tak keluar lidah yang sepatutnya keluar lidah, dah tertukar jadi huruf sa pula, huruf sin yang berbaris atas. Jadi kalau sampai maknanya tertukar, berdosa ya. Contohnya pada Al-Fatihah, alhamdulillah, dia menggunakan huruf ha, kita akan tengok nanti contohnya. Kalau kita tak pedaskan, kita baca alhamdulillah, kita dah tertukar dia dengan ha simpul. Maknanya dah tak jadi segala puji, masa tu berdosa kita ngaji. Sebab itu topik mahraj atau sebutan huruf Quran yang betul ni sangat penting ya. Dia membentuk sebahagian besar daripada proses mengaji. Jadi kita mulakan ya, tempat-tempat keluar huruf Al-Quran ya, kita ada 5 struktur yang besar asas, iaitu dari bibir ya, ni ya, dari bibir saya ada bagi rajah kan dalam grup tu, rajah kat mana keluar semua huruf-huruf ni. Dari lidah, yang nombor 3 ni lidah. Dari rongga mulut, nombor 3 ni rongga mulut, nombor 2 ni lidah, nombor 3 ni rongga mulut yang tempat keluar huruf-huruf mad, dari kerongkong dan dari hidung. Jadi kita akan tengok satu-satu dan kita akan berlatih sama-sama sebutan yang betul ya. Okey. Daripada bibir, lidah dan rongga kerongkong, dia akan menghasilkan sebutan huruf tu sendiri. Dan manakala dari rongga mulut dan hidung, dia lebih kepada menghasilkan bunyi mad dan bunyi dengung ya. Jadi tipsnya, kalau kita nak tahu huruf tu dia keluar kat mana mahraj dia, kita matikan dia.
dengan huruf yang berbaris atas. Tak kiralah hamzah ke, ba ke. Kalau contohnya huruf nun, kita nak tahu dia keluar kat mana, kita matikan dia. Kalau dalam contoh ni hamzah baris atas lah. Jadi kita sebut an kat mana lidah kita. Kan hujung lidah kena atas langit-langit kan. Jadi kita tahu kat situlah keluarnya huruf nun. Contoh. Kita tengok sekarang satu-satu. Kalau tengok rajah yang saya bagi tu, kalau ada siapa-siapa yang nak tanya, nak tegur ke nak apa, boleh unmute ya, boleh cakap dengan saya. Nanti saya seorang je satu one way communication. Okay. Kalau dalam chat pun boleh, dia akan keluar kan. Okay. Kita tengok dari halkum dulu. Kalau rajah yang saya bagi tu, dari halkum tu kan ada beberapa huruf ya, hamzah, ha, ain, ha, ghin, kha. Boleh refer yang tu juga. Dari halkum kita terbahagi dia kepada beberapa tempat, iaitu dari pangkal, dari tengah, dari hujung halkum. Itu tempat-tempat keluar beberapa huruf yang dari halkum ya. Jadi dari pangkal, kita tengok yang dari pangkal ada dua huruf yang keluar, iaitu huruf hamzah dan huruf ha. Ya, huruf hamzah ni dia equivalent to A lah kiranya. Jadi kalau hamzah tu kalau kita letak baris, dia akan berbunyi A, I, U. Cuba semua baca A, I, U. Yang mana tak ada gangguan dekat belakang bunyi anak kecil ke apa-apa, boleh unmute dan ikut saya ya. Jadi saya boleh dengar lah kalau ada siapa-siapa yang baca salah ke. A, I, U. Betul. A, I, U. Betul. A, I, U. Jadi hamzah tu senanglah macam huruf A lah. A, I, U, tak ada masalah insya-Allah. Sebelah dia juga huruf yang pangkal halkum adalah huruf ha, ha simpul orang Melayu panggil. Yang ini bunyinya ha, hi, hu. Cuba masing-masing bunyikan. Ahihu. Betul, macam tu. Ahihu. Ya. Jadi tak ada masalah. Ya, yang tak ada masalah saya akan teruskan. Yang ada risiko tersalah sebut nanti saya lama sikit explain ya. Bukan ke simpul ni dikatakan huruf dada? Okey, Nuris kata ini dikatakan huruf dada. Sebenarnya mahraj dia dari pangkal halkum. Cuma kadang-kadang orang bila dia sebut ha tu, dia punya getarannya tu macam merebak ke dada kan. Tapi sebenarnya ha ni kita tak perlu baca dia sampai macam dia keluar dari dada. Ha, tak perlu. Dia sebenarnya mahraj dia dari pangkal halkum. Ha, ha, ha. Biasa. Macam kita sebut ha, ha, ha. Macam tu ya. Okay, macam gelak lah ya Ustazah. Macam apa dia? Gelak macam ha. Betul. Ada orang tanya recording boleh tengok di mana nanti. Saya akan share link dalam grup bengkel. Lepas saya share link esok macam tu, biar bagi peluang semua orang dapat tengok link tu, saya akan bubarkan grup. Ya, akan share link, dia akan diletakkan dalam YouTube kami. Ya, We The Quran Reciters namanya. Okey. Kita teruskan. Okey. Daripada tengah halkum, ada lagi? Okey, betul, ada sharing di YouTube. Dari tengah halkum ada dua lagi huruf yang keluar. Yang pertamanya huruf ain. Huruf ain ni dia sebutan dia kita macam kena kurus kecilkan sikit halkum tu sambil saya masukkan orang ni. Kecilkan sikit halkum tu. A, I, U. Cuba sebut ramai-ramai. A, I, U. Betul. A, I, U. Betul. A, I, U. Okey. Sampai sini saya nak highlightkan risiko yang pertama orang kebanyakannya salah sebut adalah antara huruf ain dan huruf hamzah. A, I, U, A, I, U. Hari ni saya dengar betul orang yang menyebut semua tu tadi A, I, U. Cuma kadang-kadang bila kita ngaji kita tak sedar ain tu kita tak cukup tekankan, kecilkan halkum tu, kita akan tertukar dia jadi A. Contohnya ba'asnakum, kita terbaca ba'asnakum, kita tak sedar sebenarnya. Sebenarnya salah lah tu kan, ain dah jadi A, dah jadi hamzah. Contohnya, saya ada contoh kat sini, saya bagi satu contoh. Ain pada perkataan alim, maksudnya tahu. Contohnya pada ayat
Innallaha alimun hakim. Tu kena alim macam tu kan. Kadang-kadang orang dia tak cukup tekan ain tu, dia akan tertukar hamzah, dia akan baca innallaha alimun hakim. Kalau itu terjadi, maknanya akan bertukar. Alim yang maksudnya tahu tu akan tertukar jadi alim ni maksudnya pedih. Selalunya alim ni terdapat pada ayat azabun alim. Selalunya. Ya, jadi kalau itu terjadi, alim dah tertukar jadi alim, dia akan jadi berdosa sebab maknanya dah tertukar. Jadi hati-hati. Satu, risiko pertama yang saya highlight kat sini adalah antara tersalah sebutan hamzah dan ain. Ya, yang perlu kita beri perhatian. Ya, okey. Jadi contohnya pada alamin surah Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kena macam tu. Jangan jadi alamin pula. Nanti dah tak jadi seluruh alam ya, alamin. Okey. Itu satu risiko. Huruf seterusnya daripada tengah halqum adalah huruf ha. Ha ni kalau orang Melayu kadang-kadang ada panggil ha pedas. Sebab apa? Kita perlu mengecikkan juga halqum atau kerongkong tengah ni dengan memedaskan sebutan ha tu. Sebutan sebenarnya ha, hi, hu. Cuba semua sebut. Ha, hi, ha, hi, hu. Ada macam bunyi tak cukup pedas tu. Cuba seorang. Lagi sekali, siapa tu? Puan Nadia? Ha, hu. Betul, macam itulah pedas dia. Ha, hi, hu. Itu ha, kan. hi, hu. Puan Alia macam hu tu yang tak cukup pedas. Ha tu dah cukup dah. Okey, Kena berlatih. ha, hi, hu. Itu cukup pedas. Jadi kalau kita baca surah Al-Fatihah ayat kedua pada perkataan alhamdu macam ni, dia dimulakan dengan huruf ha, kita kena sebut dia dengan pedas ha tu sebab daripada halqum. Alhamdulillah, barulah maksudnya segala yang saya sebut tadi di awal sesi ya. Kalau kita tak pedaskan sebutan ha tu, kita baca biasa je alhamdulillah, maka jadilah dia ha simpul tertukar. Bila dia tertukar dengan ha simpul ni, maknanya dah tak jadi segala puji. Maka berdosalah kita membacanya. Maka Al-Fatihah itu rukun qauli, ya. Rukun qauli, bacaan wajib dalam solat. Kita kena baca betul-betul surah Al-Fatihah tu. Saya tak beranilah nak cakap solat kita macam mana kalau kita salah kan. Allah yang Maha menerima ibadat kita kan. Tapi ha tu seelok-eloknya betulkan sebutan dia. Ha, alhamdulillah. Ya, jangan rasa alhamdulillah tu salah. Pedaskan ha tu, alhamdulillah. Jadi ini ha ni salah satu huruf yang kita kena beri perhatian, kena sebut dengan pedas. Dan saya datanglah pula sekarang kepada risiko kedua, iaitu yang saya sebut tadi, kemungkinan risiko tertukar ha pedas dengan ha simpul. Jadi kita dah cover dua risiko tersalah sebut. Pertama ain hamzah dengan ain, kedua ha dengan ha. Kena baca alhamdulillah, jangan alham. Dua. Okey. Kita teruskan. Dua lagi huruf dari hujung halqum, dari hujung kerongkong. Huruf ghain. Ghain ni insya-Allah tak ada masalah nak menyebutnya, kecuali lah orang tersilap dia punya struktur huruf tu, terlupa yang ada titik tu. Ghain terbaca ain tu kira kes lain lah. Dari segi sebutan, ghain insya-Allah tak ada masalah. Ghairu. Cuba semua sebut. Ghairu. Betul? Ghairu. Ya, betul. Ghairu. Right. Jadi ghain tu insya-Allah tak ada masalah. Saya tak saya nak tanya ghairil mar ada you ke tak ada you? Mardu. Tak ada you. Mar. Ghairil mardu. Cuma kadang-kadang orang silap dekat mardu tu, orang terrekkan dia macam ada lantun pula. Mardu. Tu salah lah.
Ya, jangan sampai mara, jangan ada re kat situlah. Jadi itu topik lain. Tapi dia tak ada you. Mardu. Mardu. Rin ya. Oh, riru. Ada yang buat mau, Ya, ada yang buat dia ada you sikit. Mau. mau, mau gitu ya. Ha. Tak, dia mardu. Mar. Mardu. Kemungkinan orang yang ada macam you sikit tu sebab dia lepas tu dia nak prepare sebut dot tau. Dot tu dia dah ready kan. Jadi mardu dia macam tu tau. Memang kesalahan yang common juga untuk kadang-kadang orang ngaji bila dia nampak huruf yang bersifat tebal, bersifat isti'la tu kan. Dia dah prepare awal-awal nak sebut huruf tebal tu, dia tertebalkan bunyi huruf yang sebelum tu. Kadang-kadang itu kesnya. Macam ihdinas sira ya, sod tu tebal, dia dah prepare nak sebut sod tu, dia akan terjadi ihdinas nos jadi nos pula. Jenis gitulah kadang-kadang silapnya. Okey, itu ghain, insya-Allah tak ada masalah menyebutnya. Satu lagi huruf di hujung halkum, huruf kha. Kha ni kalau tadi orang Melayu panggil yang bawah ni ha simpul, yang tengah ni ha pedas. Kadang-kadang orang Melayu panggil kha ni kha kahak. Sebab apa? Senang nak bezakan dia antara tiga ni. Sebab apa? Sebutan kha yang sebenarnya daripada hujung halkum, dia macam ada efek bunyi nak keluar kahak pun. Dia kena bunyi ada kha dia tu. Okey. Untuk sesi praktikal ni saya memang exaggerate sikitlah bunyinya. Jadi kalau dengar saya sebut lebih-lebih tu sebenarnya kalau kita ngaji tak perlulah sampai bunyi kha-nya tu sangat kuat kan. Dia kena ada kha dia. Kha, khi, khu. Kha, khi, khu. Kha, khi, khu. Betul banyak. Lagi sekali betul. Kha, khi, Kha, khi, khu. Betul. Kha, khi, khu. Puan Dazwita macam tak cukup kha-nya tu. Kha, khi, khu. Betul. Siapa tu tadi saya tak nampak namanya. Kha, khi, khu. Betul macam tu ya, dia ada efek macam bunyi keluar kahak sikit. Itulah dia bunyi kha. Jadi saya dah Khannas. betul khannas, betul. Jadi saya dah sampai sekarang ke risiko yang ketiga yang saya nak highlight adalah risiko kesalahan menyebut antara kha dengan ha dengan ha, especially kalau dia baris bawah dan baris depan. Sebab bila baris atas bunyi dia memang jauh. Satu ha, satu ha, satu kha. Kita memang tahulah beza dia obvious kan. Bila baris bawah tu masalah. Kadang-kadang khi tu kita tak cukup kha kan dia. Fid dunya wal akhirah. Saya terlebihlah khi tu janganlah sampai bunyi khi beria kan, tapi adalah at least efek keluar kahak tu. Dan kalau tak bunyi macam tu akan tertukar dengan bunyi ha simpul selalunya. Ya, dia kena khi. Kita tengok contoh akhirah ya. Okey ni dia. Fid dunya wal akhirah. Khi ni akhirah ni banyak sangat dalam Al-Quran ya, di dunia dan di akhirat. Jadi pastikan bila baca akhirah kena ada kha dia tu, jangan fid dunya wal akhirah. Itu ha simpul. Ada siapa-siapa nak cuba praktikkan? Fid dunya wal akhirah. Macam tak cukup kha. Siapa tu? Fid dunya wal akhirah. Betul? Fid dunya wal akhirah. Betul? Fid dunya wal akhirah. Tak cukup tu Puan Siti Asma. Khi wal akhirah. Fid dunya wal akhirah. Tak cukup kha dia. Khirah. Dunya wal akhirah. Tu cukup. Betul. Macam gitu. Dia kena pastikan kha dia tu untuk pastikan dia tu huruf kha. Ya. Jadi itulah dia risiko ketiga. Kha ni mungkin tertukar dengan ha kalau kita tak sebut betul-betul dia punya sebutan yang ada efek keluar kahak tu. Khu. Macam tu ya. Nanti kita tengok dia punya praktikal. Okey.
itulah dia. Ada apa-apa nak tanya tak? 6 huruf dari kerongkong, dari halkum. Ya. Jadi itu dia 6 huruf dari halkum, ada 3 risiko, antara hamzah dengan ain jangan tertukar, antara ha dengan ha jangan tertukar, kha dengan ha jangan tertukar kalau dia baris bawah dan depan especially. Ya. Itu dia. Jadi kita buat praktikal sikit untuk huruf-huruf dari halkum. Kha kita dah praktis tadi. Sekarang kita praktis pada basmalah, pada bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Ada 2 ha. Mana-mana yang ada masa tengok saya punya live surah-surah lazim yang saya letak dalam grup ya. Saya ada highlightkan. Ha kena pedaskan, jadi kita tak boleh baca biasa Bismillahirrahmanirrahim. Dah hilang pengasih, dah hilang penyayang maknanya ya. Dia kena pedaskan huruf ha tu nak memberikan maksud pengasih penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Ada siapa nak cuba? Ini basic sangat baca bismillah ni kan? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ada hanya ada saya detect pedasnya kat situ, betul. Ada lagi nak cuba seorang lagi? Saya Ustazah. Ya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Betul ya, macam gitu ya. Ha dia. Rahmanirrahim, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Betul Encik. Saya lupa nak masukkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, betul. Itulah dia pedasnya ha ya. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Kita sambung, kita tengok ayat pertama dalam surah Al-Falaq ni. Ada hamzah dengan ain sebelah-sebelah. Kita dah tengok tadi kalau hamzah bunyinya a i u, kalau ain bunyinya a i u. Bezakan bunyi a dengan bunyi a, i dengan i, u dengan u. Kesalahan biasa, ini masuk risiko tadi itulah ya, hamzah dengan ain, risiko pertama yang kita highlight tadi. Kesalahan biasa, orang terbaca dua-dua ain kadang-kadang. Orang akan baca macam ni. Qul a'udzu birabbil falaq. Itu dua-dua ain. Jadi kalau next time tuan-puan ngaji, cuba perhatikan. Baca isti'azah contohnya a'udzu billah kan. Cuba dengar lagi sekali tuan-puan baca a'u ke baca a'u. Dia kena a dulu. A tu bunyinya a, betul. Encik Iman? A'udzu billahi. Betul. Jadi ini dari segi praktikalnya kena hati-hati pada a'u. Jangan baca a'u dulu baru okey. Itu satu risiko pertama tadi ya. Lagi mana huruf-huruf yang kita dah cover? Kha. Min syarri ma khalaq. Ada dia punya kha, dia tu kan khalaq. Cuba baca siapa-siapa? Min syarri ma khalaq. Betul, khalaq. Macam gitu ya. Jangan baca biasa min syarri ma khalaq. Itu dah jadi hal simpul nanti. Selalu lupa. Aku dan orang aku selalu lupa. Okey. Ayat ketiga ada huruf ghain yang kita dah cover hari ni. Jadi pastikan ya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Cuba seorang baca. Kita fokus pada ghain dulu ya. Min syarri ghasiqin idza waqab. Betul Puan Aisyah, betul Rin. Ayat keempat kita ada huruf ain yang kita dah cover. Jadi pastikan dekat fil uqad ya, jangan baca fil uqad, kena baca fil ya. Seorang baca ayat keempat. Wa min syarri naffatsati fil uqad. Iya betul. Betul. Ain dia macam tu bunyinya. Min syarri naffatsati fil uqad. Na pendek. Ainnya betul tapi ada salah lain dekat na tu dengan
Huruf yang akhir kelima, ada 2 huruf yang kita dah cover, ha. Satu huruf yang kita dah cover, huruf ha. Jadi pastikan pedaskan pada hasidin, hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Silakan siapa-siapa. Wa min syarri hasid Betul. hasad. Okey, itu dia. Ha, ya, ha. Him yang susah. Rahim. Rahim, ya, macam tu. Betul. Satu Ra lagi jangan contoh. sambung dengan ha. Bila betul. Contoh satu lagi kat bawah ni, ha dengan ha sebelah-sebelah. Pastikan bunyi ha yang pertama ni lain, berbeza dengan bunyi ha simpul yang kedua ni. Jangan baca sama, kalau baca bunyi sama je, wasyamsi wa duhaha, salah lah tu. Itu maksudnya dua-dua ha simpul. Kita kena pedaskan ha pertama, biasa je ha kedua. Wasyamsi wa duhaha. Wasyamsi wa duhaha. Betul, Iman, betul. Jadi macam gitulah, ya, sedikit Jadi latihan. lari makna tak? Waduha, lagi makna. Sebab duha ni waktu duha makna dia. Kalau kita baca dia jadi ha simpul, dia dah tak jadi makna waktu duha. Ha ni maksudnya nya. Demi matahari dan waktu duhanya. Lari makna. Ya. Jadi itu dia latihan amali sedikit tentang 6 huruf yang kita dah cover dari huruf-huruf yang keluar dari halqum. Ya. Okey, saya teruskan. Ya. Alright. Kita masuk huruf yang keluar dari lidah pula. Huruf keluar dari lidah ni banyak. Dia terbahagi kepada beberapa tempat juga. Kalau tengok rajah yang saya dah bagi, ya. Kita tengok daripada pangkal lidah dulu. Pangkal lidah ada 2 huruf yang keluar, ya. Dari lidah kita ada dari pangkal lidah, tengah, tepi dan hujung lidah. Jadi kita tengok dari pangkal, iaitu huruf qaf dan huruf kaf. Dia sebenarnya walaupun dua-dua dari pangkal lidah, makhraj dia tak exactly sama. Kalau tengok rajah ni, ya, kalau qaf ni lidah yang paling hujung kena dengan langit-langit. Yang ni betul, kena dengan langit-langit ni, ya. Kalau kaf, cuba kita tengok rajah kaf ni. Lidah tu bukan yang paling hujung yang kena langit-langit, di atas sikit. Betul? Jadi itu makhraj qaf dengan kaf. Sebab itu kita ada satu hukum tajwid yang dipanggil idgham mutaqarribain. Idgham masukkan huruf-huruf yang berdekatan dari segi makhraj atau sifat, ya. Itu cerita lain. Kita hari ni fokus pada sebutan. Qaf bunyi dia macam equivalent dengan Q lah. Qaqiqu, dari belakang lidah. Qaqiqu. Cuba berlatih. Siapa tu? Ada yang betul, ada yang tak betul tu. Betul, betul. Ada yang macam tertukar bunyi kho pula, khiqu. Dia bukan, dia Q, ya. Qiqu, jangan jadi khiqu. Betul, betul. Itu macam huruf kaf pula. Kesalahan biasa, orang akan tertukar bunyi qaf kalau dia tak sebut dengan bunyi Q dari belakang lidah tu kepada huruf kaf nanti. Dia akan baca biasa kakiku nanti. Contohnya ni dalam Al-Fatihah ada, ya, pada ihdinas siratal mustaqim. Dia huruf qaf pada mustaqim tu. Kan kita tak boleh baca biasa ihdinas siratal mustaqim. Itu dah huruf kaf tu kalau kita baca mustaqim. Betul, lurus maksudnya jalan, ya. Betul. Okey, itu risiko seterusnya, iaitu risiko keempat. Tertukarnya huruf qaf dengan kaf. Contoh kita tengok tadi dah ada pada, okey, kita tengok pada betul. Batal lah Fatihah tu. Tukar makna? Tukar makna berdosa lah. Fatihah tu batal lah. Jadi tak sah solat. Sah tak sah solat tu saya tak berani nak komen. Cuma dari segi dosanya,
sebutannya. Mustaqim kalau tertukar mustaqim, maknalah lari. Jadi bila makna dah tertukar, berdosa mengaji, membacanya. Ya. Setahu saya kalau kita tak tahu tak apa, cuma kita kena berusaha memperbaiki lagi bacaannya. Saya rasa tak sampailah membatalkan solat kalau kita tak tahu. Ya. Okey, contohnya orang banyak tertukar pada depan perkataan qul ni lah. Qul ni banyak pada 3 surah lazim dalam juzuk 30 kan. An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas dimulakan dengan perkataan qul yang bermaksud katakanlah. Jadi kita kena pastikan sebutan qul tu dari belakang lidah seakan huruf Q, qul. Barulah maksudnya katakanlah. Kalau kita tak bersebut macam tu, kita sebut biasa kul huwallahu ahad. Bila dia tertukar dengan huruf kaf, maknanya dah jadi makan. Makanlah. Qul ni daripada perkataan qala. Kita selalu dengar hadis kan, qala Rasulullah, telah bersabda, telah berkata Rasulullah. Kalau dia punya present tense dia yaqulu, berkata, dan kata amar ataupun kata suruh dia qul, katakanlah. Kalau yang qul yang huruf kaf ni daripada perkataan akala, telah makan, yaqulu, sedang makan. Kalau nak jemput makan, qul, jemput makan. Macam gitu. Itu qul. Kalau daripada surah Al-Ikhlas ni, qul, pastikan bunyi dia Q, qul. Jangan kul. Boleh dengar beza tak saya sebut? Beza kan? Satu kul, yang satu kul. Kita tak make any extra effort nak menyebutnya. Kalau qaf ni kita kena buat extra effort nak sebutnya kul. Ya. Jadi itulah satu lagi risiko pada huruf qaf. Kita kena sebut dari belakang lidah naik ke langit-langit, bunyinya qaqiqu. Cuba lagi sekali ramai sebut. Qaqiqu. Betul. Alright. Kita teruskan, itu dia ya, berisiko juga antara huruf qaf dengan huruf kaf tadi. Kita teruskan pada tengah lidah. Di tengah lidah kita ada 3 lagi huruf yang keluar. Boleh refer pada rajah yang saya bagi. Huruf jim, huruf shin, huruf ya. Huruf jim insya-Allah tak ada masalah nak salah sebut, kecuali kadang-kadang orang tersebut jin. Itu salah lah. Dia huruf jim, jajiju. InsyaAllah tak ada masalah ya. So saya tak stay lama situ. Huruf shin dia ada sifat hemburan. Jadi kita kena sebut dia dengan menghemburkan bunyi. Ada sh, ada bunyi macam sh. Ta, shi, shu. Betul. Jadi kesilapan kadang-kadang shin ni dari segi sebutan tak ada. Cuma ada silap orang sebut kalau dia tersilap dari segi struktur huruf tu. Dia mungkin tertukar dia dengan huruf sa sebab dia pun sama-sama 3 titik. Tapi dia kena bezakan shin tu bawah dia ni ada 2 ni. 2 kelok. Kalau sa tu dia ada 1 je. Ataupun orang tersalah tukarkan dia dengan huruf sin. Adik-beradik. Sin tu dia tak ada titik. Mungkin silap kat situ je lah shin ni. Dari segi sebutan, kena pastikan dia ada hemburan sifat dia ya. Tafashi. Okey. Huruf ya insya-Allah tak ada risiko tertukar. Dia sama dengan huruf y lah. Ya, yi, yu. Sebut. Ya. Alhamdulillah. Betul. Jadi dari tengah lidah ni tak ada risiko tertukar lah ya. Kita terusnya kita cover huruf dari tepi lidah. Yang ini ada saya spend masa sikit sebab nak betulkan. Kadang-kadang orang tak tahu huruf dot ni mahraj dia keluar dari tepi lidah. Cuba baca ni, menyentuh geraham atas kanan atau kiri. Maksudnya apa? Dot ni keluar dari tepi lidah, kiri kanan ikut selesa kita, kena dengan geraham atas.
Kita lekatkan siap-siap masing-masing tepi lidah ni kiri ke kanan atas kita, lekat siap-siap atas geraham atas, lepaskan. Dha, bi, du. Bo, bi, bu. Bo, bi, bu. Betul. Bo. Kesilapan yang biasa huruf dot ni orang sebut daripada depan lidah. Dha, di, du. Macam tu. Dha, di, du. Depan lidah kena pada gusi atas. Itu bukan mahraj huruf dot. Itu mahraj huruf dal. Kita tengok nanti. Ya. Jadi dha bila baca Al-Fatihah ghairil maghdub, pastikan sebut du tu tak keluar dari hujung lidah dengan gusi depannya du, maghdub. Dia kena keluar dari tepi. Maghdub. Ghairil maghdubi alaihim. Ghairil maghdubi alaihim. Saya nampak ada orang singit dulu, tak apa. Praktikal tak apa. Ya, maghdu ya. Dan lagi satu ada dot pada Al-Fatihah pada waladhdallin kan. Maknanya bila cakap waladhdallin tu jangan keluar dari depan lidah tak boleh. Dia kena dari tepi walad aja, lekatkan tepi lidah pada geraham atas, lepaskan waladhdallin. Dari tepi. Betul. Okey. Kalau bagi angin saja boleh? Apa dia macam mana? Angin je. Angin. Bo. Kembungkan je. Bo. Dia tak semestinya kembungkan lah. Bo. Okey. Kita buat praktikal sikit so far. Contohnya ada pada surah Asy-Syams ni ada dot kan. Wasyamsi waduhaha. Cuba baca. Betul. Du tu dari tepi ya. Waduhaha. Macam itulah. Dot ya. Okey. Lidah kena tolak tepi ke? Ya, betul. Tepi lidah lah, bukan lidah depan tu tolak ke tepi. Lidah tepi ni kena naik atas kat geraham. Do ya, do. Okey. Nanti kita buat praktikal. Jangan takut. Okey. Itu dia tadi dari tepi lidah, huruf dot yang berisiko juga. Ya, tertukar dengan dal, especially kalau dia baris bawah dan depan. Boleh saya teruskan ya? Boleh. Alright. Huruf seterusnya dari hujung lidah. Hujung lidah ni ada terpecah kepada 4 bahagian. Ada yang hujung lidah kena pada langit-langit dekat sini. Kalau dalam gambar rajah tu ada dia tunjuk kat situ ya. Hujung lidah dengan gusi atas maksudnya dia depan sikit dari langit-langit. Langit-langit kat belah depan tu, depan sikit kena pada gigi tu, gusi atas tu satu lagi tempat mahraj. Antara 2 gigi maksudnya lidah kena keluar menyebut huruf-hurufnya dan gusi bawah. Ya, jadi kita tengok satu-satu sekarang. Kalau hujung lidah dengan langit-langit ada 3 huruf iaitu huruf nun, huruf lam, huruf ra. Jadi huruf nun tu kalau kita matikan dia macam saya bagi contoh di awal tadi kan ya, dengan huruf hamzah baris atas dia akan bunyi an. Cuba semua sebut an. Hujung lidah naik atas langit-langit betul? Jadi itulah tempat mahraj huruf nun. Nu. Cuba semua sebut. Nu. InsyaAllah tak ada masalah huruf nun. Lam pun sama mahrajnya, hujung lidah naik atas ke langit-langit. Lalilu. Cuba sebut. InsyaAllah tak ada masalah. Huruf ra dia di hujung lidah dengan langit-langit juga, cuma dia ada sifat takrir ataupun bergetar. Jadi dia tak adalah terus melekat dekat langit-langit atas ya. Ra, ri, ru. Betul. Tak ada masalah sepatutnya ra ni. Cuma masalahnya ada juga dari sudut lain. Ada ramai sebenarnya orang kesalahan menyebut ra, bila bagi atas dia tak sebut ra, dia sebut ra.
Ramai. Yang ini mungkin dalam ni pun ada. Bila dia tak sedar, bila dia baca baris atas ra ni, dia akan baca ra. Contohnya khaira ummatin, dia akan baca khaira ummatin. Sebenarnya salah. Ya, kalau macam sabara kan, dia akan baca sabara. Ramai. Ini ramai. Jadi ingat, kalau ra bagi atas jangan sebut ra, dia kena sebut ra. Contohnya pada perkataan Masjidil Haram. Kita mengaji kan surah Al-Isra kan, ayat 1 tu ada cerita pasal perjalanan Nabi. Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Ra ya. Haram. Ingat Bukan betul. haram. Jangan haram. Haram tu orang Melayu borak dengan kita. Hari tu dekat Masjidil Haram. Gitulah. Jadi kalau ngaji kena baca haram. Haram. Kena baca ra. Sebenarnya ada 8 huruf. Bila berbaris atas dia tak bunyi a, dia bunyi o. Ya, salah satunya huruf ra ni lah. Ya, dengan tadi kita dah cover huruf dot. Dia tak bunyi da, dia bunyi do. Ada 8. Kita dah cover 2 ya, ra dengan dot. Bila bagi atas ingat yang tu. Tak ada masalah ya. Yang 3 ni kita teruskan. Tebal dengan nipis, ra tebal dengan ra nipis macam mana? Itu ada topik lain tu. Itu lebih kepada sifat huruf sebenarnya. Ya, jadi kalau ra berbaris baris atas dia tebal, baris bawah dia nipis. Kalau sebelum dia berbaris atas dia tebal. Ada situasi-situasi tertentu huruf ra yang sifatnya disebutkan tebal dan nipis. Hari ni saya tak cover lah sifat huruf tu. Saya cuma sebut sekali lalu je kalau perlu. Ya. Okey. Seterusnya adalah huruf makhraj hujung lidah dengan gusi atas, hujung gusi atas ya. Jadi apa huruf-hurufnya? Ada 3 juga. Huruf ta, huruf dal, huruf o. Huruf ta ni kita boleh sebut macam biasa, dia kita tak perlu usaha lebih nak sebutnya. Tatitu. Sebut tak ada masalah ya. Jadi ta ni macam huruf T lah, ta itu. Huruf dal ni ada masalah sikit nak menyebutnya kalau orang tak tahu. Makhraj huruf dal sebenarnya hujung lidah dengan gusi atas, bukan hujung lidah dengan langit-langit. Walaupun dia macam equivalent to D, tapi dia bukan disebut macam kita sebut D. Orang Melayu sebut D, da, di, du, betul? Hujung lidah dekat langit-langit. Huruf dal oleh sebab makhraj dia dengan gusi atas, dia disebut macam orang pelat sikit. Dadidu. Macam pelat sikit, betul. Dadidu. Sebab itu kalau kita dot tadi, kalau baris depan, kalau kita keluarkan dia dari hujung lidah kat depan ni, dia akan tertukar dengan dal sebab inilah. Sebab dal tu sebutan betul dia macam pelat du. Jadi kalau kita baca ghairil maghdu, hujung lidah yang kita guna bukan tepi lidah, itu adalah huruf dal yang berbaris depan. Sebab huruf dal bunyi dia dadidu. Ya, contohnya iyyaka na'budu, budu. Kita bukan baca iyyaka na'budu macam orang Melayu sebut budu. Budu. Dapat dia dengar beza saya sebut tak ya? Budu. Ustazah, dia macam DHA bunyi dia. DHA, didu. Lebih kurang lah. Didu. Betul. Okey. Jadi contohnya kalau perkataan Melayu boleh berlatih, kalau nak praktiskan dal ni boleh guna ayat budak-budak duduk. Banyak di dalam ni. Budak duduk. Pelat Puan Dazwita baca. Betul lah, betul. Tapi kalau kita letakkan kita dekat bawah gusi tu memang jadi Ustazah. Dekat gusi, hujung lidah dekat gusi. Depan gigi ni. Betul. Yang depan. Betul depan. Di depan lidah. Bila kita dah baca Quran tu dia tak jadi dah. Itu yang kena praktis tu. Jadi iyyaka na'budu budu wa iyyaka.
nasta'in, ya. Du, ingat itu dal ni pun ada risiko sikit salah dari segi sebutan yang itulah, jangan jadi Melayu punya dal. Satu lagi huruf hujung lidah dengan gusi atas adalah huruf ta. Huruf ta ni dia bila kita menyebutnya kita kena gabungkan dengan sifat dia. Itulah dia tadi Encik Iman ada tempat-tempat yang saya akan masukkan juga sifat huruf, sebab kalau tak bunyi dia akan tertukar. Ya, macam ra tadi tak adalah sampai tertukar jadi huruf lain. Yang ta dia bersifat isti'la. Isti'la tu maksudnya pangkal lidah kena diangkatkan, pada masa yang sama dia bersifat itba'. Itba' tu maksudnya hujung lidah kena cover semua belah depan mulut tu. Jadi kesimpulannya kita kena bunyikan dia dengan tebal. Jadi bunyi dia ta, ti, tu. Cuba sebut. Betul. Puan Siti Sarmi. Betul. Kita kena sebut dia tebal. Kalau kita tak sebut dia tebal, especially bila dia baris bawah dan depan, sebab dia akan tertukar dengan huruf ta. Baris atas dia jauh beza, satu ta satu ta bunyi dia kan, sirapal. Jangan siratal pula kan, sirapal. Tapi bila baris bawah dengan depan tu kadang-kadang kita tak perasan, bila kita ngaji dah sedap, dia lancar kan, ngaji tu panjang ayat Qurannya. Kita terlupa kadang-kadang, tak perasan bila baris bawah baris depan tu kita tak tebalkan dia. Jadilah dia huruf ta nanti jadi ti. Dia kena ti, tu. Cuba berlatih lagi sekali. Ti, tu. Betul, Iman. Contoh, jom kita ada praktikal. Ni. Pada kotak yang saya highlightkan merah ni, pada perkataan yu'tika. Di surah Ad-Duha rasanya rajin juga kita baca kan. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Da dari tepi. Kita fokus ta dulu. Jadi bacanya yu'tika. Jangan baca yu'tika rabbuka, itu huruf ta. Nanti dalam tukar makna. Lagi satu lagi sawfa yu'ti. betul. Bayu huruf ain. Ya, ain tu betul. Ada siapa lagi nak cuba? Yu'tika. Betul. Cuma masa buat praktikal ni kita exaggerate sikit lah, macam terlebih pula yang sebenarnya boleh sebut relax, tapi sebenarnya keluarkan tebal dia. Yu'tika. Berbanding dengan kalau kita sebut yatiman kat sini, sebab kita boleh sebut relax je. Alam yajidka yatiman fa'awa. Dia biasa je kan, yatiman. Betul. Jadi itulah risiko seterusnya tadi. Antara ta dengan ta. Pastikan ta tu bunyinya tebal. Ini itu. Ya, nanti kita tengok lagi praktikal. Dan seterusnya mahraj hujung lidah dengan gusi bawah ada 3 huruf, iaitu huruf zai, huruf sin, huruf sad. Huruf zai ni macam huruf Z lah. Jadi kita boleh sebut biasa sebab lidah kita kalau tak sebut apa-apa memang kat gusi bawah lah dia kan. Jadi boleh sebut biasa. Zazizu. Lidah tak payah keluar. Cuba sebutkan. Zazizu. Betul. Betul. Zazizu. Huruf sin. Okey. Huruf sin dia macam huruf S lah. Pun mudah, kita tak ada payah nak. Kita lebih menyebutnya sasisu. Cuba sebut. Sasisu. Betul.
huruf sod ni ada masalah sikit. Ini risiko seterusnya. Jadi risiko to tu dah tulis yang dah highlight dekat gambar Rajah Mahraj tu kalau siapa yang print. Okey, huruf sod ni bermasalah sikit, ada risiko sebab sifat hurufnya. Dia adik-beradik dia sod, dot, to, za ni semua share sifat huruf yang sama. Ada isti'la, ada itba', kita kena sebut dengan tebal. Si, su. Jadi kalau dalam surah Al-Fatihah pada siratal lazi, kalau kita tak tebalkan bunyi sod tu sebab dia sebenarnya huruf sod lah, sirat jalan ya. Kalau kita sebut siratal dengan relax, itu huruf sin. Kita dah tukar dia dengan huruf betul Cik Iman. Siratal lazi. Jadi kalau dari depan pun kena sebut tebal lah, su. Jangan sebut su biasa, nanti dah tertukar dengan sin. Su. Ustazah. Ya. Ustazah. Ya. Sebutan huruf sod tu kita tak perlu muncungkan bibir kan? Su tak perlu. Tapi kalau bari depan memang muncung lah kan. Tapi kalau si contohnya tak perlulah muncungkan bibir. Tembung pipi. Si pun tak perlu. Si. Dia punya sifat tu pangkal lidah naik atas. Si. Lidah naik atas. Betul. Tu nanti kita praktis kita ikut video yang saya dah share dalam grup tu nanti. Okey. Seterusnya huruf yang mahrajnya lidah kena keluar antara dua gigi, ada 3 lagi huruf. Huruf sa, huruf zal, huruf za. Yang ini masalah kalau orang tak keluar lidah menyebutnya. Jadi huruf sa pastikan lidah tu tak banyak sikit, kena keluar. Kadang-kadang kita tak nampaklah lidah tu keluar obvious sangat kan, tapi sebenarnya kena keluar tak banyak sikit. Sa, si, su. Saya keluar lebih sebab saya tengah nak demokan. Okey, jangan ikut macam saya terlebih keluar. Sa, si, su. Sa, si, su. Betul. Sa, si, su. Pastikan kalau jumpa sa, keluarkan lidah menyebutnya. Ba'asnakum contohnya. Masaluhum kamasali. Nanti kita tengok. Kalau sum semua lidah keluar kan? Ya, kalau sa semua lidah keluar. Kita tengok sekarang. Ya? Sum. Ya, betul. Lidah asal dia sa, lidah keluar. Contohnya kat sini pada surah Al-Baqarah, tengok kat atas dalam kotak yang saya highlight ni, masaluhum kamasalil. Ya, cuba baca sampai lil lah. Masaluhum kamasalil. Masaluhum kamasalil. Betul. Jadi sa tu pastikan lidahnya keluar nak sebut. Jangan baca masaluhum kamasalil. Itu bukan sa, itu huruf apa? Sin. Nanti tertukar dengan sin. Kalau kita tak keluar lidah sebut huruf sa, kita akan tukar dia dengan huruf sin. Jadi nanti boleh jadi berdosa jugalah. Masaluhum tu misal kan. Jadi kalau kita dah tukar dengan sin dah tak jadi makna misal. Zal pun sama, lidah kena keluar zazizu. Cuba sebut. Zazizu. Lagi sekali ada orang lain nak cuba? Zazizu. Betul tak? Sebutan saya Ustazah. Cuba sebut. Zazizu. Betul? Betul? Kena keluar lidah ya. Zazizu. Betul. Nanti kita tengok lagi bila kita buat praktikal ya. Huruf zal ni kalau kita tak keluar lidah, kita tertukar dengan huruf apa? Zai. Kita akan tertukar dengan zai kalau kita tak keluar lidah ya. Za kita sebut za, itu huruf zai, bukan huruf zal. Satu lagi huruf dari lidah kena keluar iaitu huruf za. Dan huruf za ni dia adik-beradik sod dot to za, dia ada sifat huruf isti'la, ada sifat huruf itba, kita kena tebalkan bunyi dia. Za, zi, zu.
Qazizu. Betul? Qazizu. Betul. Betul. Sebab kalau kita tak tebalkan dia, za ni ada dua risiko. Pertama, kalau kita tak keluar lidah, kita tertukar dia dengan zai. Kalau kita tak sebut dia dengan tebal pula, kita akan tertukar dia dengan zal. Itu dua risiko seterusnya, iaitu huruf-huruf daripada lidah keluar dari antara dua gusi gigi atas bawah ya. Contoh, Sadaqallahul azim. Orang tak baca azim, dia azim. Macam tu, baru maksudnya agung. Azim. Azim. Betul Puan Siti. Ya, dia bukan azim biasa walaupun dah keluar lidah, kalau kita tak tebalkan nanti dia jadi zal. Azim bukan. Azim, tebalkan dia. Ya. Okey. Contoh, jom kita tengok. Kita sambung contoh di kotak yang pertama tadi. Lazi tu ada huruf zal yang kita kena keluar lidah, jadi bacanya kena Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Keluarkan lidah dekat 3 tempat ni. Lazis pun sama. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Betul. Jadi itu dia. Contoh kedua, kita tengok pada perkataan ni. Zulumat. Ya? Kegelapan maksudnya. Dalam kegelapan dan mereka tidak melihat. Fi zulumat. Jangan baca fi zulumat. Itu dah tukar dengan huruf zai. Kalau kita baca fi zulumat, itu tertukar dengan huruf zal. Kita kena baca fi zulumatil. Itu kena muncul bibir sebab dia baris depan. Sebabnya baris depan sebenarnya. Fi zulumat. Ada nak cuba? Fi zulumat. Betul. Zulumat. Sama pun ni pun perkataan yang sama ya. Zulumat. Zulumat. Lagi sekali saya tak dengar. Zulumat. Macam tak cukup macam tak cukup keluar lidah. Zulumat. 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 Ya. Zulumat. Okey. Contoh kat sini huruf zal pula. Cuba fokus pada huruf zal kat sini. Jadi bila zal keluar lidah tak perlu tebalkan. Fi azanihim. Betul. Dia dekat sini fokus pada ta. Sebenarnya ada satu lagi huruf berisiko kat sini pada ha ni kan kita kena sebut pedas. Tapi kita fokus ta. Muhitum, bukan muhitum biasa. Kalau kita tak usaha lebih muhitum itu ta. Dia kena muhitum, tebalkan dia. Muhitum. Betul. Muhitum. Betul. Betul. Jadi itulah dia huruf ta. Dia kena sebut dengan sifat isti'la, sifat itba' dia tebal ya. Dan yang bawah Za tu memang lidah kena keluar sikit za yang mana? Yang ni zu. Betul. Sebab za tu memang mahraj dia, lidah kena keluar sikit. Zu. Keluar dan tebal. Zulumat. Huruf za ingat dia ada 2 ciri kita kena ingat, keluar lidah, tebal sebutan. Ya. Kotak yang last kali ni kita berlatih pada sebutan huruf zal. Jadi kena keluar lidah lah. La zahaba. Okey. Itu dia huruf-huruf yang keluar daripada lidah, dari pangkal sampai ke depan. Ada banyak risiko tertukar kan. Kita dah cover qaf dengan kaf, jangan tertukar. Nanti katakanlah jadi makanlah. Ni takjim shin ya, insya-Allah tak ada masalah. Dot jangan tertukar dengan dal, ada risiko kat situ sebab dal mahrajnya dadidu.
Jadi kalau sebut iyyaka na'budu, pastikan dari tepi, jangan dari depan. Bidu ya, yang dal ya dadidu. Dari hujung lidah, risiko ro tadi, baris atas jangan sebut ra, kena sebut ro. Dari hujung lidah dengan gusi atas, ta dengan to jangan tertukar. To ada sifat istilah, sifat itba' tu tadi sebut dengan tebal. Itu jangan titu dan jadi ta. 3 huruf ni kena pastikan mengajinya keluar lidah. Sasifu, zalidu, Kalau zo tak keluar lidah tak boleh. tak boleh, dia tak jadi huruf zo lah. Zo. Walaupun sebutan dia dah zo, tapi dia mahraj dia kena keluar lidah. Zo. Zai sin sod ada risiko sikit pada sod lah. Kena sebut dengan tebal. Letak lidah dekat gigi belakang tu boleh juga kan? Tak mahraj betul dia kena keluar sikit. Antara dua gigi. Betul. Itulah dia huruf-huruf dari lidah. Kita teruskan sebab lepas ni kita akan buat amali ya. Kita akan ikut gunakan satu ayat panjang tongue twister untuk berlatih sebut satu-satu. Ya, Al-Fatihah tu allazi, yang tu lidah kena keluar. Betul? Allazi. Sod tu kena tebalkan si, lepas tu lazi tu kena keluarkan lidah lah. Jadi kalau baca Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta alaihim. Kalau tak keluar lidah, Fatihah dia tak ni. Lazi tu maksudnya yang, jalan yang. Kalau dia tertukar jadi tak keluar lidah, dia tertukar jadi zai. Saya tak tahu makna lazi yang kalau tertukar dengan zai. Fatihah dia sah. Berdosa bacaannya lah kalau makna tertukar. Nak kata solat tu sah ke tak tu tak tahu nak kata lah. Ya. Seeloknya betulkan. Ya, elokkan lagi. Dari bibir ada 2 huruf yang disebut bila bibir tu renggang, iaitu pertama huruf waw. Waw ni sama dengan W lah. Wawiwu. Cuba sebut. Wawiwu. Ada masalah insya-Allah. Fa ni dia punya mahraj gigi atas dengan bibir bawah macam rabbit tu. Jadi kalau sebut huruf fa bila mengaji pastikan ada angin, dia ada sifat angin dia ya. Fa fi fu. Betul, ada angin dia ya. Jangan pa pi fu pula. Fa fi fu. Ada angin dia. Jadi itu bila bibir renggang dan 2 lagi huruf. Tapi kalau ka tu nak ada angin juga. Ka ki ku. Okey, dia ada sifat hamas huruf ka. Dia lebih kepada sifat huruf. Dia ada angin. Kalau contohnya kalau dia mati kena ada sikit. Macam tu. Itu kalau mati kan. Itu kalau mati jadi ak. Tapi betul? Kalau nak sebut mula-mula tu ka ada angin. Ka. Ada angin juga. Ka adalah sikit, ada sikit je lah, jangan lebih kan. Jangan lebih-lebih, betul jangan jadi ka aja. 2 lagi huruf bila bibir rapat, iaitu huruf ba dan huruf mim. Ingat bumi ya. Babibu, cuba sebut. Babibu. Dan huruf mim mamimu. Betul, insya-Allah 2 ni tak ada risiko tertukar lah, mudah menyebutnya ya. Jadi itu dia tadi huruf-huruf yang kita dah cover semua sebenarnya. Cuma yang dari rongga hidung ni lebih kepada bunyi dengung lah. Ya, kalau jumpa nun bersabdu, mim bersabdu, bila kita dengungkan ngaji tu dia akan keluar dari rongga hidung ya. Inna contohnya. Imma contohnya ya. Jadi itu dia tadi huruf-huruf sebutan kat mana setiap huruf keluar. Kita akan masuk ke part B sekarang, iaitu latihan amali. Sebelum kita masuk ke latihan amali, kita on time 10 suku. Ada apa-apa nak tanya? Ya, tentang huruf yang kita dah cover ni. Macam keluar hidung tu Ustazah, macam kafirun. Hidung ke hidung tak nun tu? Tak.
sebab dia bukan dengung. Matikan. Dia Oh, dia tandu kafirun je. tu, Dia dengung. dia tak dengung, jadi dia tak sampai ke hidung. Run, hujung lidah kena langit-langit, habis kat situ. Kafirun. Ya, faham. Okey. Jadi kalau kita tengok balik surah Al-Falaq tadi, qul kita kena hati-hati, dengan kita kena hati-hati kan, satu satu lepas tu pada fa kena keluar angin, pada qaf kena bunyi q, pada zal kena keluar lidah. Banyak nak kena fokus pada surah Al-Falaq ni ya. Bi rabbil falaq. Betul. Qul a'udzu birabbil falaq. Ada 4 tempat yang kita kena fokuskan, yang kena keluar angin, yang kena lapang lidah. Ya. Bil falaq. Siapa nak tanya tu? Saya. Ya, Puan Sabia. Sabia. Siapa nak tanya? Saya Ustazah. Ya, sebut. Jemput Nuris. Ya. Sebenarnya nur ni dia bersifat nipis ke tebal Ustazah? Contohnya Nun dia tak ada sifat nifis tebal pada nun, kecuali kalau nun tu bersabdu, dia ada dua kan. Kadang-kadang kita ngaji, kita kebetulan nak berhenti dan nun tu bersabdu. Pada situasi tu kita kena panjangkan sebutan ya tu. Contohnya apa yang contohnya hin, contohnya fihin, itu dia. Contohnya fihinna, kita nak berhenti jadi fihin. Oleh sebab kat hujung tu ada dua nun tu bersabdu, kita kena tekankan pada nun tu. Jadi cara berhenti tu fihin, hujung tu kita tekankan n tu. Bukan sebab dia tebal, tapi oleh sebab ada dua nun kat situ. Tapi kalau pada bacaan bismillah tu kan, bismillah nir tu dia macam ada kadang-kadang dia orang persoalkan tentang nir tu. Oh, mim bukan nun. Kan bismillah tu nun maksudnya. Tapi Bismillahirrahmanirrahim tu. Oh, nir. Kadang-kadang Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? ada tebal. Macam Nir. Tak. tak. Dia tak ada sifat tebal untuk huruf nun. Okey. Ra tu pada bawah nipis. Nir, betul. Sebab lagipun dia berbaris bawah kan. Huruf berbaris bawah bersifat nipis. Okey. Kita akan sambung sekarang ke part B, iaitu praktikal huruf-huruf yang kita dah belajar ni. Kita akan guna satu tongue twister. Tapi sebelum tu, tongue twister ni macam kalau Englishnya macam she shells at the seashore. Macam gitulah bunyi tongue twisternya kan. Tapi kita punya lain sikit. Okay, sebelum tu saya nak ceritakan tentang kursus-kursus yang ada dan saya buat offer lah. Saya memang selalu buat offer bila saya buat kursus Mahraj ya. Kita untuk hari ini ada offer, untuk hari ini sahaja, untuk orang yang nak daftar untuk belajar tajwid ke, talaki ke, yang mana dah boleh ngaji sebenarnya tapi nak check ya, nak suruh cikgu check bacaan, sebab kita seeloknya ngaji ni bertalaki ya. Dengar bacaan kita betul ke tidak. Kadang-kadang kita rasa betul tapi sebenarnya salah ya. Macam tadilah sebutan-sebutan kan. Boleh ada kelas talaki, ada kelas tajwid, ada kelas asas pun ada. Kadang-kadang orang asas, kebanyakannya student saya jenis yang dah khatam, dulu-dulu dah pernah khatam, tapi oleh sebab lama sangat tak ngaji, dia pun ramai yang mengulang dari asas sebab nak pastikan sebutan tu betul, nak pastikan kelancaran tu ya, sebab kita banyak buat rencaman untuk sambung huruf ya. Boleh ada promo untuk hari ni, boleh call 2 nombor ni atau WhatsApp. Kalau nak masuk ramai ada diskaun 80 seorang, yuran biasanya 100 sebulan ya. Kalau hari ni nak masuk seorang, tak ramai pun boleh ada jimat pendaftaran percuma. Jadi ada jimat ini untuk apa, tajwid ya, untuk kelas tajwid lah. Tajwid pendaftaran dia 50, jadi jimat 50. Kalau masuk kelas asas jimat 70 lah pendaftarannya.
Dan kalau yang nak bayar terus 3 bulan boleh jimat 100. Sebab daripada 300 tu bayar 250 just untuk terus habiskan kursus tajwid atau atas ya. Jadi ini promo-promo yang kita ada dan kursus-kursus yang kita ada asas, ada tajwid, ada talaki, nak ambil one to one pun boleh, kita baca, cikgu dengar dan cek bacaan ada. Semua ada. Nak baca yang ramai-ramai pun ada. Yang belum berani nak baca sendiri depan cikgu ada kelas talaki am. Baca ramai-ramai ikut guru pun ada. Jadi promo ni untuk hari ni ya. Malam ni pukul 12 habis dah. So gunakan kalau nak bagi kawan-kawan pun boleh ya. Jadi kita sekarang akan masuk pada kenapa dia tak keluar? Okey, kita akan masuk pada latihan menyebut. Saya akan sharekan dia punya mana dia. Dia punya video. Video bengkel dekat bengkel kan? Okey kat sini. Saya dah share ke belum ni? Dah. Alright. Okey, dah Dah. Ada nak tanya ke tidak? Alright. Kita mulakan insya-Allah. Saya akan berhenti pada huruf-huruf yang banyak tinggi risiko dan kita akan praktis lebih pada huruf-huruf yang perlu diberlatih lebih. Okay. Sorry, kita mula dari mula. Okay, alif ni, hamzah ni senang lah sebenarnya tapi tak apalah kita berlatih juga. Ikut saya. I, U, A. Ramai-ramai. Ikut kat sini. Ni dah ba ya. Okey. Ani, na. Minal mu'nima ani a. Okey, kita berlatih huruf ba pula. Okey, cuba sampai sini je. Babi bu bab. Ba ni senang sebenarnya. Kita ikut sekali je lah. Babi bu bab. Okey, ikut. Babi bu bab. Okey. Bani ba. Kalau saya tunggu sampai ujung nanti huruf tu hilang. Saya berhenti depan sikit ya. Okey, ramai-ramai. Buban bani babna. Minal mubni mabiban bani ba. Minal mubni mabiban bani ba. Saya nak berhentikan rekod lah. Yang ni kita tak payah rekod lah.